ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah halalan tayyiban. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Syafi, ya Syafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT di hari Jumaat yang bahagia, yang barakah ini. Sekali lagi bersama dengan Pak Haji kita belajar tentang tanam tanaman ubatan. Tanam tanaman ubatan ini adalah ayatul rahman, tanda-tanda kebesaran Allah di atas muka bumi. Jadi bila kita belajar tentang herba, satu perkara yang Pak Haji nak sampaikan, kita belajar ini untuk kita belajar tentang makhluk-makhluk Allah ini untuk kita memuji, bertasbih, menyembah Allah Al-Khaliqnya. Itu yang paling penting. Jadi oleh sebab itu maka semakin banyak kita belajar, semakin tinggi tadabbur kita, fikir dan zikir. Dan yang selalu Pak Haji sebut ialah bila kita tengok pokok tu kita tak nampak apa-apa. Bila kita belajar kita nampak apa-apa. Kita istighfar, astagfirullah, ya Allah ampunlah dosaku dahulu, aku tak mengetahui begitu banyak nikmat yang kau berikan kepadaku ini. Seperti contoh pelajaran kita pada hari ini, iaitu pokok kekabu atau pokok kapok bahasa Indonesia atau randu, dan juga kalau dalam bahasa Arab dipanggil al-qabu. Jadi mungkin al-qabu itu juga ada imbasan kapuk, kabu dan sebagainya, wallahu alam. Tetapi apa yang Pak nak sampaikan sini bahawa pokok ni sangat-sangat berguna, terutama macam kita duduk dekat kampung. Apakah penyakit yang selalu kita jumpa? Demam, sakit perut, kembung perut, sakit sendi-sendi. Tetapi kebanyakannya demam lah, cerita demam. Demam ni kalau dahulu, kalau di kampung lah, cara kita duduk kat kampung ni, Pak Haji memang tinggal kat kampung. Ini dia daunnya ini kita rebus, daun kita rebus dan kita minum untuk ubat demam. Daun ini ada dua, ada daun muda, ada daun tua, kita boleh ambil. Kalau orang demam tu anak-anak masih kecil, kita bagi daun muda. Kalau orang dewasa demam, ambil daun tua. Tetapi boleh ambil daun tua, daun muda, kerana dia juga mengandungi kalsium yang tinggi. Tengok sini, kita tengok. Kalau kita tengok macam ni, daun ni hitam je, warna hijau kehitaman, dia mempunyai mineral yang tinggi, kalsium yang tinggi. Untuk apa? Untuk tulang. Jadi kalau orang dulu ni, kalau anak-anak tak boleh berjalan, dia bagi minum air daun ini. Istimewanya air daun ini selain daripada demam, dia ada laksatif ringan. Ini dia. Bapa, ibu, tuan-puan, Pak Haji nak pesan, banyak herba yang mempunyai sifat pencahar, julak yang kuat. Seperti daun senamaki ataupun daun sena. Dia julak yang kuat. Kadang-kadang kita ambil itu, dia julak. Tetapi ini tidak. Dia jadi julak tapi tidak kuat. Apa artinya? Dia bersifat emollient. Ini Pak Haji sebut lagi istilah emollient. Apa artinya emollient? Dulu Pak Haji kata salah satu yang jadi emollient dalam usus kita ialah minyak zaitun. Emollient ini dia menyapu dalam bentuk yang soft, lembut, yang menyejukkan dan dia tidak panas. Dalam perut kita, dalam usus kita, dia menyapu seperti sapu lembut.
mengeluarkan semua kotoran di dalam usus. Kadang-kadang kita fikir ya, kita nak cari macam-macam herba daripada luar negara untuk jadi emollient. Tetapi kita lupa bahawa ini boleh jadi emollient. Ya, untuk menyapu dalam usus supaya jangan ada constipation. Ya, jangan ada masalah sembelit, congested colon, sembelit. Kerana sembelit itu adalah punca kepada pelbagai penyakit. Cuba kita tanya orang-orang sakit, kebanyakannya adalah asal daripada sembelit. Sembelit itu usus dia tak boleh keluar. Jadi apa caranya? Ini dia emollientnya, yang kita panggil dia sebagai pencahar ringan. Ya, selain daripada dia jadi ubat batuk, juga boleh kita gunakan sebagai daun ini. Kita rebus bagi minum. Berartinya daun ini dia memanas ataupun dia mendinginkan. Dia mendinginkan badan. Tengok, daripada daun ini saja boleh digunakan, yang pertama untuk demam, yang kedua untuk usus, yang ketiga boleh digunakan untuk usus sebagai emollient, dan boleh guna sebagai ubat batuk. Daun ni saja. Daun. Dan kalau kita tengok buahnya, ini buahnya. Ini buah yang masak, yang biasa di kampung kita buat bantal. Bantal kekabu orang panggil. Ya, di mana bantal ini sangat-sangat bagus. Kalau musim dingin, kita tidur dia panas. Kalau musim panas, kita tidur di atas kekabu ni, dia jadi dingin. Dia tidak jadi, dia mengikut, kalau panas jadi panas, tidak. Paling enak tidur di atas bantal kabu. Kalau Pak Haji dulu memang 100% di kampung mana ada guna bantal span, semua guna kekabu. Jadi kekabu ni dibuang daripada itu, diambil kekabunya ini lalu diisikan ke dalam kain, dia buat bantal. Itu di antaranya. Tetapi ada yang buah muda. Ini buah masak. Ada buah muda. Ada buah putih. Tengok sini, buah muda satu, buah putih satu. Jadi kalau buah muda yang putih itu, yang masih kita kata mentah lagi lah, itu direbus untuk ubat penenang sakit jiwa. Orang sakit jiwa, orang meroyan, anxiety, depression, tak perlu makan ubat kimia yang ketergantungannya terus menerus. Ada dalam ubat sakit jiwa, ada dalam buah kapuk. Buahnya yang muda, yang mentah itu, kita ambil. Masya Allah, sangat-sangat berkesan. Rebus ke semua sekali. Yang kulitnya itu kita potong, kita rebuskan. Itu di antaranya. Daripada bunga, kita ambil bunga dia. Kalau kita ambil bunganya itu, kita rebus, dia jadi pencahar ringan. Macam daun sena, daun ketepeng. Ketepeng itu kita ambil pucuk ketepeng, daun sena, ataupun di Malaysia dia panggil daun apa dia panggil? Cassia alata. Cassia alata, gelenggang, daun gelenggang. Orang ambil pucuk dia. Ambil pucuk gelenggang itu direbus untuk jadi pencahar ringan. Kalau yang ni, dia bukan ambil pucuk, dia ambil bunga. Bunga daripada kekabu untuk menjadi pelawas. Sangat baik. Masya Allah. Bila buah ini sudah besar, apa yang kita nak gunakan? Buah ini dah matang macam ni. Apa yang kita nak gunakan? Ya, di sini. Cuba lihat di sini. Cuba agak sikit difokuskan sikit. Macam mana boleh kita fokuskan? Lihat kat sini. Boleh nampak kan? Ada biji-bijinya. Okey, boleh? Tengok bijinya ini. Bijinya ini tidak dibuang, jangan dibuang. Ambil minyak dia. Ambil minyak buat sakit arthritis, sakit sendi.
Pak Haji ajar hari tu ambil biji daripada biji kurma kan. Ini ambil daripada biji kapuk. Ambil daripada biji ni. Nampak biji banyak ni. Jangan kita buang biji ni untuk arthritis. Dia sangat-sangat bagus digunakan. Masya Allah. Begitu juga dengan daun ini. Ingat, banyak orang yang tidak tahu lagi daun ini nanti kalau buat sup, jangan lupa masuk ni. Masuk di dalam campuran daun sup. Ketika kita buat sup di rumah kita lah, sup ayam kah, sup daging kah, daun ini jangan ditinggalkan. Mesti dimasukkan dia ke dalam sup tersebut supaya daging jadi lembut. Supaya sup itu dia tak jadi sembelit, dia jadi lawas nanti. Masya Allah, ya. Jadi jangan lupa masukkan dalam ramuan untuk buat sup. Masya Allah, ya. Kemudian tu saya nak sebutkan lagi, ya. Daun ini juga tadi Pak Haji sebut kata daun ini digunakan untuk apa? Digunakan juga untuk demam, muntah. Orang muntah, ya, orang demam muntah tu, muntah, daun ini direbus. Muntah berak. Inilah juga yang digunakan, Masya Allah. Jadi oleh sebab itu maka dia banyak digunakan, tapi banyaknya fokus bukan pada daunnya saja, tetapi digunakan untuk digunakan di bahagian kulit kayunya itu. Kalau kulit kayu ni terkhusus untuk apa? Untuk dua. Yang pertama hati, yang kedua spleen, limpa. Kalau limpa kita bengkak, hati kita bengkak, maka kita ambil daripada kulit kayunya itu yang direbus, yang diminum. Sebab dia adalah anti radang, anti peradangan. Dan di samping itu juga Pak Haji nak tunjukkan hari ini, iaitu pokok janda bahagia. Ni minta difokuskan. Pokok ini dia, pokok janda bahagia ni. Ini daunnya. Daun dia kena cari yang macam ni, yang betul-betul begitu. Inilah yang kita ambil, kita rebus. Kita rebus untuk mandi orang yang ada masalah liver. Ya. Selain daripada itu juga boleh gunakan daripada kulit kayu pokok kapuk atau kekabu untuk liver dan juga spleen. Jadi insya-Allah, jadi pokok kekabu ini banyak khasiatnya, ya, untuk liver dan untuk itu dan sebagainya. Ini kayu ni dia macam ni. Pokok dia begini. Ini pokok orang panggil hujan lebat juga dipanggil, ataupun pokok janda bahagia juga dipanggil. Ya, kita rebus, sangat-sangat bagus. Atau guna kulit daripada pokok kapuk, liver dan spleen dan limpa. Jadi itu adalah antaranya, ya, yang kita boleh menggunakan. Sebab apa? Sebab dia adalah anti radang. Ya. Itu begitu juga yang tadi Pak Haji cerita pasal anti radang, sendi, radang sendi. Ambil biji ni, kita buat minyak. Macam mana? Masuk ke dalam minyak zaitun atau masuk dalam minyak VCO. Biar 40 hari. Ambil minyaknya tu disapu untuk radang sendi. Sama dengan biji kurma. Itu dia antaranya. Masya Allah. Ya. Jadi itu yang Pak Haji nak sampaikan. Kemudian seterusnya, sesuatu yang sangat-sangat bagus yang sentiasa digunakan di kampung-kampung dahulu. Kalau kita ambil ini, kita rebus daunnya itu untuk pecah batu karang. Batu karang. Ya. Boleh kita ambil daripada kulitnya juga. Boleh kita ambil pada daun. Tapi yang Pak Haji tahu banyak orang ambil pada daun di kampung dulu untuk pecah batu karang. Rebus, pecah batu karang. Untuk sakit sendi, rebus, minum. Tetapi kalau kita ambil batangnya itu, kulit batangnya itu lagi bagus. Itu lagi bagus dan Masya Allah sangat-sangat bagus. Ya, itu yang Pak Haji nak sebutkan. Kemudian seterusnya,
akar. Akar ini digunakan untuk, yang pertama ialah untuk afrodisiak, untuk hormon, untuk meningkatkan libido. Akar dia, boleh ambil akar dia. Ya, jadi orang dulu dia memang pintar, ya, pintar dan cari herba-herba ni. Jadi akarnya itu digunakan, direbus dan diminum. Dan selain daripada itu, akarnya itu juga digunakan untuk orang yang ada masalah batu karang. Selain daripada kita gunakan daun tadi, akar juga digunakan. Dan kalau ada kencing menanah, kencing yang keluar nanah, itu digunakan. Dan jangkitan di saluran kencing, UTI, urinary tract infection, gunakan ini juga, direbus, sebab dia bersifat diuretik. Ya, seperti mana Pak Ji sebut, kalau kita ambil dia, kencing dia kerak, dia pecahkan batu-batu karang yang ada itu, kerana dia bersifat diuretik. Itu ada di antaranya. Maka dia juga adalah baik, khususnya ya untuk apa yang Pak Ji sebutkan dia tadi, ialah untuk batu karang. Diuretik batu karang, diuretik demam panas, diuretik anti radang, diuretik anti demam, semua ada, antiparetik. Jadi oleh sebab itu, bahagian mana kita nak gunakan? Daun boleh guna, kulit batang boleh guna, akar boleh guna. Dan paling bagus sekali untuk disentri, sakit disentri, sakit menggulung-gulung dalam perut ni, radang di perut ni, kembung, angin tak mau keluar, perut tu jadi buncit begitu, ya, sebab dia tak mau keluar angin, banyak bernafas gitu. Itulah yang kita ambil. Kemudian kita juga boleh gunakan dia untuk edema. Edema ni apa? Bengkak badan kerana cairan air kita tak boleh keluar. Bengkak kat betis kita, bengkak kat badan bengkak-bengkak, jadi macam orang ambil steroid. Ambil steroid tu edema, gemuk dekat muka ini dan sebagainya. Kerana apa? Kerana steroid itu merosakkan ginjal. Jadi kita ingat bahawa kalau usus kita elok, maka tubuh badan kita akan elok. Kalau ginjal kita elok, maka tubuh badan kita akan jadi elok. Bagaimana nak membersihkan usus? Daun kapuk, daun kekabu. Macam mana nak mengelakkan radang pada ginjal? Kita gunakan daripada akar kekabu. Masya Allah, ya. Ini boleh kita lihat. Baik, seterusnya apa yang Pak Haji nak sebutkan lagi, bahawa dia ini kita boleh gunakan untuk orang yang muntah berak. Ambil kulit batangnya, kita rebus, minum. Ya, dan bila kita minum itu, dia akan berkeringat, dia akan keluar peluh banyak. Ya, menandakan bahawa dia telah memproses daripada tubuh badan kita itu, mengeluarkan racun yang ada pada tubuh badan kita. Dan salah satu lagi yang digunakan di kampung-kampung, yang Pak Ji masih ingat lagi, iaitu orang guna untuk asma, untuk demam asma penat lah, direbus sama ada daun atau di kulit, di bahagian batangnya. Tapi kalau dulu kalau dekat kampung tu ada yang pokok yang ada duri, yang duri besar. Duri kekabu ini diambil 7 duri, diasah untuk asma. Tetapi kalau gitu susah. Tapi yang paling penting ambil kulitnya saja. Kalau ambil durinya juga sangat bagus, ya, untuk pernafasan. Ya, itu adalah untuk asma. Dan juga untuk sesama. Sesama kan flu, kena virus. Macam mana cara nak gunakan antivirus daripada pokok kapuk ni? Boleh kita gunakan, Masya Allah, untuk itu dan juga sebagainya. Kemudian seterusnya, dia gunakan untuk ubat berkomor. Direbus komor untuk menjaga sakit gigi, sariawan dan sakit bibir.
Kadang-kadang gigi tu dia keluar darah di gusi, seriawan, atau bibir dia ni sentiasa duduk, orang kata dia duduk bengkak. Kita rebus, kita komor. Allahu Akbar. Ambil bahagian mana? Kita ambil bahagian kulit. Masya Allah. Banyak sekali kegunaannya sebagainya. Kemudian seterusnya dia mengandungi zat besi yang tinggi bersama dengan kalsium yang tinggi. Jadi oleh sebab itu kalau kita gunakannya itu untuk orang-orang yang ada masalah anemia. Ya, anemia boleh guna daripada daunnya. Daunnya boleh kita buat sayur, boleh kita buat sup macam yang Pak Ji sebutkan tadi, kita boleh gunakan. Dan rebusan daripada daun ini dia akan menyuburkan rambut. Itu adalah sebahagian daripada pengobatannya. Tetapi yang lebih menarik sekali, kulit batangnya itu tak ramai orang yang tahu dia adalah ubat untuk penyakit DM, untuk penyakit kencing manis. Kulit batang daripada pokok kabut ni. Jadi kalau kita lihat daripada akarnya, batangnya, daunnya, bunganya, hatta kepada buahnya, buah yang mudanya, kita tengok semua sampai kepada bijinya yang di dalam buah itu pun mempunyai perawatan atau mempunyai khasiat pengobatan yang boleh kita gunakan. Dan kalau kita ambil daun ini ataupun kulit dia, kita buat infus. Kita buat infus maksudnya kita rendam kulit tu. Ya, kita ambil kulitnya, kita rendam semalaman. Boleh buat untuk rendaman kaki, untuk kaki yang bengkak air, atau untuk nak keluarkan racun. Boleh buat dengan rendamannya saja. Daun ini boleh dibuat sebagai mandian. Kita rebus, kita mandi untuk memperbaiki liver, macam kita buat dengan daun ni, daun lebat ni. Itu adalah di antaranya. Jadi apa yang Pak Ji nak sebutkan dekat sini, bahawa dia bersifat dingin, sejuk. Berartinya badan yang sedang panas, penyakit-penyakit panas, dia boleh didinginkan dengan kapuk yang kita boleh ambil di situ, insya-Allah. Itu di antaranya yang boleh kita buat, ya. Alhamdulillah. Dan begitu juga dengan orang yang ada masalah suara yang serak. Ya, Pak Ji ulang sekali lagi, ya, suara yang serak. Macam mana cara untuk kita nak hilangkan dia punya suara yang serak itu? Dengan kita minum air rebusan daunnya ini untuk kita minum. Ya, itu adalah antara kegunaan-kegunaan pokok kapuk sejauh pengetahuan Pak Haji. InsyaAllah kita akan detailkan lagi, InsyaAllah selepas daripada iklan ini, InsyaAllah. Hari POC sedunia disambut pada tanggal 1 Jun. Sambutan ini bertujuan memartabatkan keunggulan pertanian hidayah. POC, pupuk organik cair, formulasi hebat daripada Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HPA International. Harapan moga hasilnya dilimpah keberkatan. Tidak hanya digunakan bagi siraman di pokok, tetapi POC digunakan kepada skop yang lebih luas seperti dalam bidang ternakan ayam, bagi memastikan ayam dibesarkan dengan kaedah alami, bebas vaksin, bebas lemak, bebas bau hamis. Kami bertani satu ibadah, niat di hati kerana Allah. POC juga berfungsi bagi menjadikan persekitaran ladang ternakan bebas bau dan bebas lalat. Hanya padamu aku berserah, yakin usaha tangga kejayaan tidak ku hampa walaupun kegagalan.
Kami bertani satu ibadah, niat di hati kerana Allah. Walau dilanda senang dan susah, hanya padamu aku berserah. Kami penternak, petani nelayan, kami bekerja kerana Tuhan. Kami berdoa penuh harapan, moga hasilnya dilimpah keberkatan. Kami penternak, petani dan nelayan, rela berjuang dan membanting tulang. Kami penternak, petani dan Dengan POC dapat merealisasikan pertanian hidayah yang mudah, murah, cepat dan untung. Selamat menyambut Hari POC Sedunia. Bertani satu ibadah. Alhamdulillah, ya, kita sambung lagi tentang pokok kapuk ini ataupun pokok kabu ini. Masya Allah ya, kalau kita tengok ada satu penyakit kelamin ya, gonorrhea ataupun syphilis. Gonorrhea atau syphilis ini penyakit yang penyakit kelamin ya, yang kita kata agak sukar untuk kita rawat sebenarnya ya, tetapi dengan pengkeadaan bunga muda yang kita ambil pada bunga muda dan kekabu ini, kita boleh rebus dan dibuat minum dan juga buat untuk membasuhnya. Itu ada di antaranya. Dulu Pak Haji telah terangkan bagaimana syphilis ini ataupun penyakit ini kita rawat dengan menggunakan biji di sebahagian dalam buah bacang ya, buah bacang isinya yang sebelah dalam itu dikeringkan, dibuat bubuk. Begitu juga dengan ini kita boleh gunakan bunga, tapi bunga yang muda. Jadi bunga yang muda ni Masya Allah ya, kalau kita rebus dia jadi ubat untuk emollient yang Pak Haji katakan juga tadi, untuk laxatif yang ringan. Itu adalah sangat-sangat bagus. Jadi kita boleh ambil daripada itu. Kemudian kalau kita ambil daun ini, kalau kita nak buat untuk ubat batuk ya, Pak Haji detailkan sikit, kita boleh juga meramaskannya. Kita tak perlu rebus, kita ramas dia. Kemudian airnya itu yang kita minum. Untuk orang yang ada batuk, orang yang ada sesema, orang ada sakit tekak ya. Sebab dia ni untuk ya khususnya yang Pak Haji sebutkan tadi ya, yang sakit gusi, sakit bibir, kita gunakan ini. Boleh dibuat sebagai ubat komor juga, sebagai ubat komor. Sangat-sangat bagus ya. Itu herba-herba di tepi rumah kita ni kadang-kadang kita jangan kita buang ya, sebab dia sangat-sangat bermanfaat. Dalam kajian yang terakhir mendapati bahawa pokok randu ini, pokok kapuk ni ialah untuk ubat kanser. Yang ni juga sangat menarik, diambil daripada kulit batangnya itu. Tetapi kalau untuk ubat kencing manis memang Pak Haji sedia tahu ya, memang dia digunakan untuk ubat kencing manis sebab dia pahit. Memang betul. Tetapi keadaan pahitnya itu dia ada sikit spurt astringent. Yang tu yang kita gunakan untuk rawatan penyakit kencing manis. Cuma untuk ubat kanser kita gunakan. Ya. Sebab itu kalau dulu ya, kalau ada bisul lah, ada bisul, macam mana kita nak mempercepatkan pemasakan bisul lah, ini daun ini ditumbuk. Diambil daun, ditumbuk, lalu ditempelkan di tepi bisul tersebut, dia akan mempercepatkan pemasakan. Tetapi kulitnya itu kalau kita rebus, dia untuk ubat kanser. Pak Haji masih ingat lagi pada zaman tinggal di kampung-kampung dahulu
Selalunya kulit kekabu ni diambil diasah untuk disapu kepada tempat-tempat bengkak di sendi kita. Ya, di parut-parut itu diambil airnya itu. Dan durinya itu biasa ada satu pengobatan dekat kampung ni, kalau nak merawat orang menggunakan 7 duri. Misalnya duri daripada kekabu, duri daripada pokok limau, pokok jeruk, duri daripada rotan, duri daripada bunga kertas. Duri-duri itu ambil 7 jenis duri. Potong-potong halus, kemudian ditumbuk. Ya, ditumbuk, maka itulah yang digunakan untuk ubat barah. Kalau dulu orang panggil barah, tumor yang mungkin boleh sudah sampai kepada kanser. Itu yang digunakan. Ya, digunakan. Kadang-kadang kalau kita boleh potong kecil-kecil, halus-halus, dikunyah, disemburkan di tempat tersebut. Itu yang digunakan. Tetapi biasanya kalau duri kekabu ni kita ambil, kita potong, campur duri rotan. Dulu di tempat Pak Haji tu selalunya orang ambil duri pokok kerkop. Kerkop ni tak tahulah, buahnya itu sepet atau buah kelak sekali. Buah tu kalau dia masak itu memang manis, warna merah. Durinya banyak pokok itu, burung suka sangat makan. Bijinya banyak-banyak, kecil-kecil, itu di antaranya. Kerkop. Itu di antaranya. Durinya juga digunakan. Jadi percampuran daripada 7 duri itulah yang Pak Haji lihat amalan daripada nenek moyang kita dahulu menggunakan begitu. Tetapi apabila kita kaji bahawa cukup dengan hanya satu duri ataupun satu kulit daripada pokok kekabu ini cukup untuk ubat kanser. Menarik ni, sangat-sangat menarik. Masih lagi kita memperpanjangkan ilmu ni khususnya untuk ianya digunakan. Kemudian kulit kayu ini dia mempunyai tanin. Tanin inilah yang dia bertindak untuk anti bengkak tu. Jadi kalau kita ada bengkak, begitu juga dengan bengkak seluruh tubuh badan kita ini. Ya, boleh dibuat daripada serbuk, bubuk daripada kayu kekabu untuk disapukan pada bengkak. Boleh. Mana-mana bengkak tu radang, bengkak, merah, sakit, panas, namanya peradangan. Ya, atau disebut tis, arthritis. Begitu juga berlaku di dalam usus kita, dia panggil colitis. Dia jadi peradangan. Bila dia parah tu sakit dalam perut kita, lambung kita sakit, makan apa pun rasa sakit saja. Biasa kalau kita pergi check, dia kata ini tukar lambung. Ya, ini ini gastrik. Tetapi kalau dalam perawatan kita gunakan ini. Gunakan daripada pokok kekabu ni. Kita ambil daunnya, kita rebus, ataupun ambil kulitnya kita rebus dan kita bagi minum, insya-Allah. Daun ini kita boleh ramah-ramah untuk cuci rambut, buat shampoo. Zaman dulu ya, dia tak guna shampoo kimia ni, dia guna shampoo untuk cuci rambut. Sangat menarik kita gunakan untuk membersihkan kepala dan juga sebagainya. Jadi baik, apa yang Pak Haji dah sampaikan ini ialah daripada sebahagian penggunaan pokok kapuk ataupun kekabu ini. Selain daripada itu, ada juga orang mengambil minyak daripada biji ini dengan buat sabun. Ada juga dibuat dalam bidang kosmetik. Ada juga yang goreng, yang dimakan biji ini di negara-negara luar. Ada ya, bagi-bagi negeri-negeri tempat-tempat yang susah dan sebagainya. Baik. Cuma di sudut kesimpulannya, yang Pak Haji nak sebutkan ini adalah masalah di usus. Pembaikan di usus. Usus itu adalah tempat banyaknya penyakit. Kalau berlaku congested colon atau sembelit yang kronik, menyebabkan tubuh badan kita tidak sihat. Tak sihat. Ada setengahnya kita kata, kalaulah jadi sembelit, kita minum banyak air, minum buah, air jus, tapi sembelit juga tak mau hilang. Jadi kena gunakan herba, gunakan daripada daun ini.
Ya, itu adalah di antaranya. Dan mengelakkan daripada kanser, tumor, radang, ulcer, tokak lambung di dalam perut kita. Dengan kita merebuskan kulit daripada kulitnya itu. Masya Allah. Dan dia dibuat juga untuk ubat luka. Ya, ubat luka. Berartinya bukan hanya sekadar kita basuh di luar sebagai ubat luka, tetapi di dalam perut kita juga kalau kita minum dia jadi luka untuk lambung, untuk mengelakkan luka di bahagian lambung. Apa pun dia bersifat emollient. Emollient tu ialah dia sejukkan. Bila kita ambil tu dia rasa dalam perut itu dia sejuk saja dan sebagainya. Sama juga dengan orang yang ada gastrik, ada mah. Kita saja yang tidak berani ketika kita ada mah itu sakit, kita kena minum apa dah? Air jeruk. Ambil air, ambil perahan jeruknya itu. Kita minum. Kita tak berani, kita kata jeruk tu asam, nanti akan jadi perih. Tidak. Bila kita minum, dia akan jadi sejuk, dingin. Itulah yang dimasukkan dengan emollient. Itu ada di antara. Jadi khususnya kekabu ini adalah untuk colon cleansing. Laxatif yang sangat baik. Dan akarnya itu digunakan untuk peningkatan libido. Itulah penggunaan pada masyarakat dahulu tentang menggunakan ini. Selain daripada dibuat tempat untuk tidur yang deep sleeping. Salah satu daripada faktor, selain daripada faktor makan, faktor minum, faktor tidur kena ambil kira. Tidur kita akan bercakap tentang mengkudu. Yang ambil mengkudu ada morindin untuk ubat tidur, ya, untuk dia jadikan salah satu daripada sebagai ubat tidur ini. Jadi selain daripada itu juga kita juga kena harus fikir bahawa keadaan tidur itu selesa. Tidur selesa apa dia? Kekabu, bantal kekabu. Bantal daripada kekapuk ini. Itu di antaranya. Jadi oleh sebab itu kalaulah kita dapat buat rumah sakit, ya, di mana pasien-pasien kita yang sakit kita suruh dia tidur di atas bantal kabut ni. Dia menghilangkan masalah sakit di bahagian tengkuk ni dan dia dapat deep sleeping juga sebab dia tak panas. Ya, seperti mana itu. Bila cerita pasal bantal ini, Pak Haji nak cerita ada satu hal, iaitu bantal yang terbaik dibuat daripada bulu itik. Bulu itik. Bulu itik itu salah satu daripada perawatan untuk membuang kepanasan di kepala, di seluruh tubuh badan. Kalau orang kena demam kalau di Indonesia panggil tipes, ya, demam malaria itu, kita bisa gunakan bulu itik. Bulu itik ini kita bersih, ya, kita golong ini kan. Kita ambil bulu tu disapu di tubuh badan kita ini. Nanti bila kita sapu, satu yang aneh, ya, akan keluar macam benang. Benang keluar melalui kulit kita. Ini aneh. Ya, bila kita sapu dengan daripada bulu itik, biasanya bulu itik yang putih tu dibersihkan, kita sapu bagi orang yang demam. Demam itu yang Pak Haji sebutkan tadi, demam tipes. Sapu satu, dia nanti keluar benang-benang putih. Benang-benang putih itu kita bisa untuk tarik keluar benang itu satu. Benang itu bukan daripada bulu itik, bukan. Benang daripada tubuh badan kita. Baik. Ini agak sikit kita keluar daripada herba pokok kapuk ni. Kita bekam, dia keluar darah, betul? Kemudian keluar darah beku. 2. Yang ketiga, pernah lihat tak? Bekam keluar kaca. Bekam keluar macam jarum. Itulah bahannya. Bahannya itu keluar bila kita gosokkan dia dengan dengan bulu itik. Dan bulu itik ni salah satu daripada bantal tidur yang baik. Untuk apa? Untuk mendapatkan membuang kepanasan di bahagian kepala ketika kita tidur. Tapi yang telah diproses, artinya bukan bulu itik tu yang tajam-tajam pun masuk dia, tak boleh lah kita tikam mata kita tidur langsung, kita tak boleh tidur. Jadi ada dia punya perkaedaan, dia ada proses. Bantal bulu itik
Cuba bapa ibu pergi mencarinya. Ada jual. Sangat bagus. Bantal kekabu. Bantal bulu itik. Ini adalah merupakan salah satu kaedah terapi yang digunakan dalam perawatan kita, dalam perawatan herba ini. Masya Allah. Baik. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan, bahawa salah satu daripada kaedah perawatan ialah tidur yang bagus. Dulu Pak Haji buat tilam. Tilam daripada kekabu ini untuk perawatan penyakit. Jadi kalau orang sakit, supaya badannya itu dimasah lembut, ditarik kepanasan itu dengan cara dia tidur ya di atas dia punya tilam yang dibuat, kasur yang dibuat daripada kekabu. Itu sangat-sangat baik, ya. Dan yang kedua, kain. Ya, kain yang kita gunakan alas itu kain yang dibuatnya biasa. Ini kalau yang Pak Haji guna selalu ialah kain bugis. Mungkin bapa ibu yang telah mendengar ini mungkin boleh faham kalau orang Bugis, ya. Kain Bugis yang digunakan daripada serat daripada batang pisang. Ada lagi kah? Tidak lagi. Biasanya kalau kain Bugis daripada serat batang pisang itu dibuatkan untuk alas, hilangkan demam. Kita hilangkan demam sebab dia sejuk. Kekabu itu pun sejuk. Kain itu juga dialahkan sejuk dan juga sebagainya. Pak Haji memang ada simpan kain ini untuk anak-anak demam. Kalau kita demam, kita bagi dia tidur. Ini apa yang Pak Haji nak sebutkan ialah perawatan tanpa makan, tanpa minum. Bantal, alas tidur, kain tidur juga mempengaruhi tentang kesihatan. Ya. Kemudian seterusnya, itu adalah selain daripada itu, iaitu sewaktu kita nak tidur itu kita minum air panas. Ya, air panas minima. Kalau susu panas, alhamdulillah lagi bagus. Masya Allah. Jadi itu adalah antaranya resep daripada pengobatan yang telah kita adakan ini, insya-Allah. Jadi Pak Haji kira itu sajalah yang saya nak sampaikan dalam kuliah ini. Insya-Allah nanti kita akan menyambut hari POC sedunia kali yang kedua pada 1 Jun nanti, insya-Allah. Pak Haji mengharapkan ada banyak testimoni-testimoni yang dihantar kepada grup-grup itu, dan mereka yang menghantar itu akan kita bagikan, kalau terpilih akan kita bagikan hadiah, ya. Kita akan bagikan hadiah. Apa tu cerita tentang dia guna POC, apa khasiatnya, apa kelebihannya daripada pokok-pokoknya, hantarkan juga gambar-gambarnya. Itu hantar, insya-Allah. Kita nak membangkitkan semangat penggunaan kepada organik yang sihat. Ya, selain daripada ubat-ubat dan sebagainya. Insya-Allah pokok kekabu ini ialah pokok organik. Kebanyakan tidak ada orang yang menanam guna kimia lah. Tumbuh di kampung-kampung kita yang begitu banyak. Mulai hari ini, jangan lagi kita tengok kekabu itu hanya bantal saja. Dia adalah obat yang sangat-sangat baik untuk kita. Baik, terima kasih semua yang mengikuti kuliah Pak Haji pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari POC sedunia disambut pada tanggal 1 Jun. Sambutan ini bertujuan memartabatkan keunggulan pertanian hidayah. POC, pupuk organik cair, formulasi hebat daripada Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HPA International. Harapan moga hasilnya dilimpah keberkatan. Tidak hanya digunakan bagi siraman di pokok, tetapi POC digunakan kepada skop yang lebih luas seperti dalam bidang ternakan ayam bagi memastikan ayam dibesarkan dengan kaedah alami, bebas vaksin, bebas lemak, bebas bau hamis. Semua ini